Sejak mereka pengambilan pemerintahan Negeri Selangor, mereka tidak pernah ada tambah lesen hiburan. Tapi ini satu penipuan ataupun satu kebohongan, kerana di merata-rata rakyat sudah buka mata bahawa ini pusat hiburan memang bertambah. Di kawasan saya Selangor dahulunya tiada pusat hiburan. Sampai hari ini golf club, dalam golf club sendiri ada pusat hiburan, ada pusat pelacuran. Tapi untuk mereka, dia untuk Exco tu dia cuma menafi, kata tiada tambah. Tapi kalau kita tengok balik daripada belanjawan ataupun pendapatan daripada kerajaan negeri ni, memang di dalam pendapatan kerajaan negeri ada showkan bahawa mereka sudah dapat pendapatan hiburan bertambah. Makna mereka sudah tambah pendapatan daripada cukai hiburan. Lagi satu, mereka menafikan bahawa ini adalah satu kerja-kerja polis. Saya rasa itu bukan satu jawapan yang baik, kerana yang polis dia tidak tahu mana satu premis atau mana satu pusat hiburan yang berlesen. Kerana polis dia tidak boleh masuk sesuka hati ke mana pusat-pusat hiburan kalau tanpa dapat maklumat daripada PBT ataupun kerjasama daripada PBT bahawa katakan inilah pusat hiburan yang haram. Tapi sekarang dia hanya kata mereka ada 600 lebih pusat hiburan yang berlesen. Untuk satu kerajaan yang baik, a good governance, bukan saja untuk you memantau hiburan yang berlesen, yang haram pun kita kena, supaya kita kena mengawal yang mana hiburan, pusat hiburan yang haram tu kena kontrol. Tapi seolah-olah dia hanya jaga yang berlesen, yang tak berlesen seolah-olah bukan tanggungjawab dia. Saya rasa ini bukan satu kerajaan ataupun seorang Exco yang bertanggungjawab. Tapi saya tahu bahawa di merata-rata tempat, di Kelang dahulunya masa zaman Barisan Nasional memang Tuanku tidak dimenangkan pusat hiburan di Kelang. Tapi hari ini Teluk Kelang penuh dengan pusat hiburan. Di Bukit Tinggi, di semua Kota Kemuning, semua ada pusat hiburan. So saya rasa itu bukan satu jawapan yang baik pada saya, dan cuma nak menafikan semua perbuatan atau semua tuduhan dan salahkan kepada pihak polis, salahkan kepada pihak Kasem. Saya rasa ini satu Exco yang tidak bertanggungjawab. Saya rasa rakyat semua sudah buka mata, dan jawapan sentiasa menafi. Saya rasa itu juga dia telah membantu Barisan Nasional supaya rakyat sudah buka mata. Kalau mereka lebih meloloskan pusat hiburan ataupun pusat pelacuran, saya rasa rakyat tidak akan undi mereka di PRU 13 ini. Tahniah kalau dia nafikan semua tuduhan daripada rakyat. Sekian. Terima kasih. Hari ini saya rasa terjawablah apa sebenarnya dolak dalik yang dilakukan oleh Exco dan bertanggungjawab di Pendamaran, bahawa 3 hari lepas saya bangkitkan, khususnya di dun saya, tapi di rata-rata di Selangor kita pun tahu pusat hiburan, snooker, video game, karaoke, pub melambat-lambat di Selangor. Tapi saya spesifikkan soalan bertulis saya yang memang dah awal dihantar, dan jawapannya ada 4 saja di dun saya. Ada 4 yang diberi lesen. Jadi kalau 4, memang dah pasti banyak yang illegal. Sebab saya ada fakta lebih pada 4, iaitu 21. Sekarang ni yang terkini 21 pusat hiburan, karaoke, video game, snooker dan juga pub ini lebih daripada 4. Jadi bila saya timbulkan, yang kita tekankan, kita mengambil inisiatif. Macam minggu lepas saya membuat dialog bersama dengan Persatuan Penduduk dan KRT dan ketua-ketua kampung dengan PDRM, IPD Kajang. So polis bagi tahu, polis anytime boleh membuat kerjasama dengan PBT dengan baik, dengan Exco Kerajaan Negeri. Kalau minta kita turun, pasal kita tak tahu mana yang illegal, mana yang legal. Itu polis punya pendapat. Itu yang kita bangkitkan. PBT dan juga Kerajaan Negeri mempunyai kuasa untuk melakukan penyitaan, menutup, nak sita, panggil polis tolong sita, boleh. Jadi ada kuasa untuk membendung perkara ni. Tetapi sampai hari ini tak dibuat. Benda ni bertambah. Itu yang saya cakap, macam cendawan tumbuh boleh marah. Saya cakap macam cendawan tumbuh, tapi hakikat ni benar. Benda ni bertambah sehari ke sehari. Makin bertambah. Tadi Pendamaran pun mengadukan di belakang pejabat Dewan Undangan Negeri PAS di
pematang pun bagi tahu ada. Jadi dia orang ni tak nampak ke, buta mata ke? Kan, isunya gejala-gejala sosial. Saya dapat aduan, contohnya di Taman Tasik Semenyih. Taman Tasik Semenyih, kecil aja, kedai-kedai sikit aja, ada 2-3 pub, yang mana dalam pub ini orang-orang asing daripada Nigeria, Negro minum di situ, buka baju, baling air tin, dan penduduk ada mengadu dengan saya, baling botol arak ke rumah mereka, bermabuk. Jadi ini siapa nak mengatasi? Ini bukan PBT atau Esko yang menjaga PBT, siapa? Polis dah bagi tahu kalau nak buat rondaan, nak buat sita, anytime. So itu kita menekankan kepada Esko yang bertanggungjawab ini supaya turun padang lah, buatlah operasi besar-besaran seluruh Selangor ni. Dan angka ni dah beribu, dulu zaman BN 400, sekarang ni dah jadi 4,000 lebih. So nak reduce atau tak reduce, itu persoalannya. Dan bila nak buat enforcement ni, dia bagi tahu kekurangan enforcement ni, kuasa bukan, takkan nak ambil kuasa polis pula, bersama lah. So soalannya bila. Itu pasal saya tadi dia membangkitkan, bagi satu tarikh. Dia pula nak tak bagi saya, bagi fakta. Ini bukan kerja saya, tapi kalau dia nak, saya bagi. Ada 21 beri pekan Semenyih, di Semenyih Central sendiri ada 8 snooker. Jadi berlaku pastilah kalau lesen tu 4, kalau snooker tu 4 tu tak pasti. Yang dia umumkan ada 4. Jadi yang ada 8 ni sekarang dah pasti 4 dah tak ada. Itu sebagai bukti. Itu saya cakap dekat Semenyih Central. Belum saya cakap Pekan Beranang, yang Pekan Cowboy ni pun ada snooker. Pekan orang kampung Melayu. Dan di Semenyih, di kampung Sentosa depan ada karaoke sampai pukul 3 pagi. Saya pun dah sebut, tapi tak ada action dibuat sampai hari ini. Itu memang ada pengadu datang jumpa saya, anak dia nak belajar karaoke depan kampung tradisional Melayu, pukul 3 pagi lagi memekak-mekak, anak dia tak boleh belajar. Jadi jawapan pendamaran selaku Esko menjaga BBT ini tidak bertanggungjawab terhadap penambah banyaknya lagi pusat hiburan dan juga pusat-pusat karaoke, pusat pub ni, dan juga kita membangkitkan juga tadi pasal bajet hotel ni. Tiada nampaknya usaha untuk membendung perkara ini. Jadi itu yang kita bangkitkan. Jadi kita dah dapat jawapan, usaha dia tidak sesungguh apa yang kita harapkan, dan saya rasa itu yang rakyat harapkan juga untuk membendung perkara ini. Banyak gejala-gejala tak diingini berlaku, yang contohnya bajet hotel di Kelang ada panduan keluar. Soalan kita, adakah semua BBT ada panduan siapa nak buka bajet hotel macam ni, siapa yang nak register, nak check in, mungkin rate dia berapa, meletak IC, nama, dan dengan siapa masuk. Kerana kita dapat lihat belakangan ini gejala buang bayi, banyak gejala-gejala sosial yang tak diingini banyak berlaku ekoran ini. Dan budak-budak sekolah Ponteng, berlakunya rompakan yang berani umur budak belasan tahun. Kenapa? Dia dah pandai berjudi, dia dah pandai main snooker. Jadi inilah yang kita harapkan, supaya kerajaan negeri di bawah Esko Pendamaran yang menjaga PBT ini tolong prihatin tentang perkara ini. Tapi yang dari pertikaian tadi menjawab pasal tarik. Saya minta tarik pasal kita dah duduk dengan polis. Polis waiting for the, kalau ada request anytime. So go lah, sita lah, tutup lah. Last week saya buat dekat Oriental Crystal Hotel. Saya sanggup spend, saya organize perjumpaan dialog dengan polis ini dengan semua KRT di semua Dun Semenyih, hampir 100 NGO, KRT, persatuan penduduk, ketua kampung, hampir 100 datang. Banyak isu ni ditimbulkan. Ini yang saya bangkitkan di Dewan. Bagi minta tarik dia cuba elak lah. Bagi satu tarik lah. Saya tunggu dia. Tapi dia suruh pula saya bagi 21 di mana dulu. Saya cakap minta lah dekat YDP. Okay.